Ni kita tengok Adam tu okey je. Elok je dia jaga Noha. Kita pun tahu kan Noha tu macam mana. Itulah dia itu yang kita nampak, yang kita tak nampak. Fatin, macam tahu sesuatu aja. Apa dia? Tak ada, Fatin tak tahu apa-apa pun. Fatin tengok based on apa yang Fatin nampak. Dan apa yang kawan Fatin cerita. Apa maksud Fatin? Sebenarnya kawan baik Fatin, Linda nama dia, ex-wife Adam. Dan Linda cakap yang Adam ni sebenarnya narcissist. Apa tu Muat tak faham? Narcissist ni sebenarnya salah satu mental disorder di mana orang yang ada narcissistic ni ada sifat-sifat yang suka dibangga-bangga, dia suka dipuji, dia tak pernah rasa dia salah, dia tak ada empathy untuk orang lain. Bagi dia, semua orang lain salah, dia je yang betul. Jadi dengan sifat macam ni, dia boleh mentally, emotionally dan physically abuse orang lain. Peningkatan kes pembubaran perkahwinan saban hari kini semakin meningkat dan membimbangkan. Justru, ianya bukanlah lagi satu isu yang baharu di Malaysia. Pembubaran perkahwinan seringkali terjadi oleh pelbagai perkara yang tidak diduga puncanya. Dianggarkan lebih kurang sebanyak 45,420 kes penceraian telah didaftarkan di seluruh negara pada tahun lalu. Antara punca utama berlakunya pertelingkahan mahupun perceraian ialah kerana tiadanya persefahaman antara pasangan, gagal menunaikan tanggungjawab, curang dan mempunyai pasangan yang tidak stabil keadaan mentalnya, seterusnya telah menyebabkan berlaku faktor keganasan, penderaan fizikal dan emosi pasangan. Seperti kisah yang tular baru-baru ini, seorang selebriti terkenal Indonesia telah bertindak untuk melakukan kekerasan kepada isterinya setelah dia dituduh bersikap curang. Gagal mengawal emosi serta perasaan marah, dia telah menghempas serta mencekik leher isterinya berulang kali tanpa disedari. Berbeza dengan kes-kes lain, ada juga pasangan yang bergaduh dan tidak dapat mengawal emosi sehingga telah menyebabkan berlakunya kematian. Persoalannya, wajarkah seseorang itu terlalu memilih dalam menentukan pasangan hidup? Apakah mungkin di antara ciri-ciri pasangan yang stabil mentalnya sebelum mendirikan rumah tangga? Salahkah pilih pasangan? Itulah seberingkas pelaporan yang telah disediakan oleh wartawan kami Tasha untuk membuka topik kita pada hari ini. Dan kalau kita rasakan bahawa sebentar saya tadi kita tahu kenapa pentingnya kita memilih pasangan dan juga permasalahan yang boleh berlaku seandainya mungkin kita tersalah memilih pasangan. Seperti mana satu laporan baru-baru ini cukup menyedihkan. Yang mana di Alustar kalau kita baca pun kita rasa macam tergamak macam dalam satu rumah tangga itu keganasan berpunca dari sebab si suami sebenarnya, kalau boleh saya kongsikan, yang mana sebagai isteri saya maafkan namun berharap suami mendapat hukuman setimpal atas perbuatan dilakukan terhadap anak kami. Itu kata menurut wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Kamalia, 22 tahun, ibu kepada bayi lelaki yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Mukim Padang di Alustar lah. Yang mana menurut Kamalia dia membuat laporan polis terlebih dahulu sebelum menumpang ke rumah saudaranya kerana takut dengan suami yang mengancam mahu membunuhnya. Tetapi ada 3 orang anak mereka di dalam rumah tu yang dijaga oleh suami. Dan juga sejurus suaminya ditangkap, polis maklumkan yang mana anak lelaki bayi tadi tu meninggal dunia. Dan selepas soal siasat, memang suspek mengaku memukul kepala, menampar muka serta memulas telinga mangsa bayi tadi tu kerana mendakwa bayi terbabit, enggan minum susu dan juga kerap menangis. Ini antara senario yang berlakulah. 3 bulan kot. 3 bulan. Bayi. Okey. Betul. Tapi itu perkataannya bapa panas baran. Dan bila berbicara mengenai pilih pasangan ni, antaranya ialah kesihatan mental dan kestabilan emosi juga sangat-sangat penting. Mungkin ini juga dipersetujui oleh tetamu kita pada hari ini yang berada di studio, iaitu Dr. Ida Hartina Ahmad Darbi, kaunselor berdaftar dan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih doktor bersama kita pada hari ini. Okey, kita dah melihat laporan, kita dah melihat apa yang baru saja kita kongsikan. Baik, berbicara mengenai memilih pasangan
pasangan ni, salahkah dan perlukah kita memilih pasangan? Okey, sebenarnya ni topik yang sangat-sangat bagus ya, sebab kadang-kadang ada orang ingat jodoh pertemuan tu memanglah Allah yang tentukan. Betul. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apa yang berlaku pada kita sebenarnya ada hasil daripada pilihan-pilihan yang kita buat. So, untuk memilih pasangan pun salah satu pilihan lah, kan, pilihan untuk hidup selepas perkahwinan. So, memang perlu kita memilih pasangan. Sebelum kita betul-betul mengikat tali perkahwinan, sebagai seorang individu kena peka dengan orang yang kita ingin mengadakan hubungan perkahwinan ni, sebab kita nak meluangkan masa seumur hidup insya-Allah dengan orang yang tu kan. Jadi memang kena lebih peka, kena lebih berfikir dengan rasional. Tapi kadang-kadang kan Fatin, sebab orang kata cinta itu buta. Jadi bila dah suka sangat tu, kita lupa untuk membuat pilihan dengan rasional. Kita tak nampak apa kekurangan ataupun ada yang kelebihan dari segi panas baran tu dan sebagainya kan, semasa kita sedang dilamun cinta. So memang kena buat pilihan. Okey, Dr. Ida, kalau bercakap mengenai itu sebelum kita mendirikan rumah tangga ataupun persediaan awal tu, kita ada personaliti bagaimana, karakteristik macam mana kita nak suami kita kan. Tetapi selepas itu mungkin disebabkan tuntutan kehidupan, ada masalah-masalah dalam rumah tangga menyebabkan sifat panas baran tu mula tercetus. Sebelum ni dia okey saja. Bagaimana sebenarnya untuk wanita sendiri berdepan dengan keadaan tu? Okey, sebelum tu saya kena betulkan sikit, bukan semuanya wanita yang perlu buat pilihan ni, ada lelaki pun. Sebab ada juga mangsa lelaki. Ada lelaki yang juga menjadi mangsa lah. So bila isteri mereka yang panas baran, sebab emosi dalam rumah tangga ni banyak bergantung kepada dua-dua belah pihak lah. Okay. So kalau sebelum berkahwin, kita masih ada peluang untuk mempertimbangkan, kita tengok dia punya personality, kita tengok sama ada kita boleh menguruskan tak orang berpersonaliti macam ni. So kalau kita rasa okey, kita pun boleh handle orang ni, insya-Allah dengan cara komunikasi yang baik dan sebagainya, dia dengan kita boleh capai satu kata sepakatlah dalam banyak hal. Okey, tapi kalau sekiranya setelah berkahwin, kita tak tahu kan sekarang kehidupan kita sangat mendesak, ada masanya tekanan kehidupan tu sendiri yang menyebabkan timbul personaliti ataupun tingkah laku yang luar kawalan. Contohnya menjadi panas baran, terlalu stres, tak dapat melepaskan kemarahan di luar, balik ke rumah melepaskan kemarahan kepada ahli keluarga. So ini adalah perkara yang pasangan tu masing-masing kena tahu apakah pencetusnya. Kalau dah kita kalau berlaku selepas perkahwinannya, sebelum tu okey, tapi kita kena dua-dua tengok apa pencetusnya. Kalau kata contohnya saya marah-marah hari ini, suami saya kenalah berkomunikasi dan ambil tahu kenapa tiba-tiba hari ini macam ni. Tapi nak berbincang tu pun kena tengok kesesuaian lah. Jangan di tengah-tengah marah tu kita nak terus bertanya macam-macam soalan, itu juga akan menyebabkan mungkin orang tu tak selesa dan jadi lagi marah. Cara kita menguruskan emosi ni penting. Bermakna doktor, komunikasi lah. Ya, betul. Okey, kerana apa yang Fatin cuba sampaikan ialah kalau dulu dia tak macam tu. Sekarang ialah masalah rumah tangga, kita kahwin bertahun-tahun, berbelas tahun. Kadang-kadang karakter juga boleh berubah. Okey, satu komunikasi. Okey, bagaimana pula seperti mana tadi saya tengok Dr. Ida pun kata komen pasal drama tu, Dr. Ida pun macam tengok drama tadi tu kan. Dia kata ada juga situasi dalam rumah tangga di mana komunikasi itu kurang dan kemudian ini kerana kepatuhan, ketaatan. Suami pun tak nak tegur isteri tak nak menegur kesalahan suami. Jadi bagaimana pula keadaan seperti ini? Okey, ada kalanya kita tengok contohnya lah macam drama kan. Ada kalanya satu pihak tu dia mendera ataupun dia sedikit ganas dalam rumah tangga dia. Bila ada apa-apa yang menyebabkan dia marah, dia melepaskan kemarahan kepada pasangan. Okey, pihak yang lagi satu yang ada didera ataupun yang dibuli secara emosi lah saya boleh kata, dia kena lebih asertif lah. Janganlah terlalu pasif sehingga membiarkan, terutama kalau kita ada kecederaan fizikal lah, itu sangat-sangat tidak patut berlaku kecederaan fizikal. Marah tu biasa, kita semua ada emosi, kita semua berhak marah sebenarnya. Kalau orang yang tak pernah marah tu pelik juga. Betul. Kan. Tetapi kalau marah yang tidak boleh dikawal dan menyebabkan dia bertingkah laku negatif kepada pasangan dan juga anak-anak contohnya, ini tidak boleh dibiarkan. Kena ambil jalan-jalan lainlah untuk kita pastikan bahawa semua ahli keluarga itu selamat. So
Saya tak tahulah, mungkin doktor ini mitos ke atau masa dulu kan kalau kita semua cucu-cucu yang sebelum nak kahwin ni, nenek saya, okey, pengalaman awak ada. Okey, nenek silakan. saya kan macam anak nombor berapa? Lepas tu dia kata, lepas tu dia kira air, api. So adakah ini main peranan sebenarnya personaliti pasangan kita haruslah berlawan? Kalau seorang tu dah air, kalau ini api, adakah benda tu betul atau tidak? Kalau dari psikologi kalau dari Yeah. segi kaunseling dan sebagainya, kita tak tengok dari segi itulah kan. Macam contohnya kita tengok personality ni sesuai api dengan air sesuai ke tidak. Sebenarnya ini adalah personality ni dibentuk oleh pengalaman hidup, okey. Dan pengalaman hidup ni juga terdiri daripada kemahiran kita lah, kemahiran kita untuk contohnya berkomunikasi, kemahiran kita untuk mengawal emosi, kemahiran kita menguruskan orang lain. Jadi along the way sebenarnya benda ni boleh dipelajari. Jadi dalam rumah tangga pun katalah kita baru discover husband kita macam tu, kita kena carilah cara-cara yang kita boleh belajar untuk menenangkan dia contohnya. Kena faham pasangan sendiri ni. Masing-masing kena faham pasangan sendiri sebab kita orang yang paling rapat dengan pasangan kita. So kalau kita rasa macam dia tengah marah, memang kita tak boleh sebut certain things. So jangan kita jadi pencetus emosi negatif dia. Kadang-kadang kita yang menyebabkan emosi negatif dia tercetus. Provokasi kan. So dua-dua belah pihak kena pekalah tentang pasangan masing-masing. Jadi awak apa? Faktor apa? Saya tanah. Suami awak apa? Nanti kita cek. Okey, tapi ini juga kita nak kongsikan sebenarnya sesuatu yang kita tak nak terlepas daripada Putri Aurel. Kami diminta untuk membacakan dan mungkin nama sebenar, mungkin bukan, gambarnya pun juga tidak dikongsikan. Baik doktor, kita dengarkan sama-sama ya. Assalamualaikum. Pernah terjadi pada saya masa kahwin dengan ex-husband nombor 2. Okey, mungkin dah bercerai. Dia pukul saya. Dia tumbuk 16 kali di kepala, dia tampar mulut sampai berdarah, dah lafaz talak tapi tak mengaku. Dan kemudian ada satu lagi juga daripada beliau, saya nak tanya apa perlu buat kalau suami yang suka kurung isteri dan takut sangat isteri curang sedangkan tidak. Dia macam tak suka isteri berkawan dan jumpa saudara mara. Jadi saya kira ini satu karakter yang kebiasaannya. Kita juga mungkin pernah bincangkan di WHI sebelum ni, di mana dah kahwin baru kita nampak dia punya true colours. Tiba-tiba kerana terlalu cemburu, terlalu sayang, orang kata, sampai begini jadinya doktor. Okey, sebenarnya masa tadi saya tengok satu cakap tentang personality narsistik kan. Ciri-ciri, antara ciri-ciri orang personality narsistik ni, dia lebih dominan, dia suka mengawal, dia akan jadi terlalu cemburu, dia yang inginkan perhatian yang lebih daripada orang lain, dan dia kalau boleh dia tidak mahu rasa kesunyian daripada perhatian orang yang dia sayang tu. Jadi mungkin dalam kes ni, tapi kita kena sahkanlah dengan pergi rawatan, pergi dapat diagnosis, sama ada suami dia ni memang narsistik. Orang narsistik ni dia tidak boleh kawal perasaan dia. Kalau dia rasa dia nak perhatian tu, dia mesti dapat. Jadi ini adalah salah satu daripada ciri sakit mental lah. Sebab kalau ikut orang rasional takkanlah sampai macam tu sekali kan. So ini kena dapatkan rawatan psikiatrik sebenarnya. Dan mungkin bagi isteri yang sedemikian dah didera, perlu buat laporan, minta bantuan dan juga bantuan daripada psikiatris juga sebenarnya. Kalau yang isteri, isteri memang kalau dari segi dia kena physical abuse, dia didera secara fizikal, ataupun emosi pun dia boleh buat emosi ni susah sikit nak buat laporan polis lah. Buktinya tak jelas. Selalunya tak bukti tu tak jelas. Tapi kalau fizikal tu memang boleh buat laporan polis, dan isteri seeloknya dapatkan khidmat kaunseling. Dia tak perlu pergi psikiatrik sebab isteri dia mungkin tidak mengalami sakit mental. Tapi pasangan tu lah, isteri dia perlu khidmat kaunseling sebab kadang-kadang orang yang kena penderaan fizikal dan sebagainya ke dalam perhubungan yang negatif mereka ada dia pernah traumatic event. Jadi dia mungkin lepas ni dia rasa risau nak ada hubungan dengan orang lain. Dia rasa takut nak menghadapi hidup dia. Dia rasa tak selamat sebab mungkin dia nampak lelaki kan, walaupun dia nampak Farin kan, dia akan rasa macam you sama macam husband saya yang dulu. Kena dia pun boleh dapatkan khidmat kaunseling. Okey, baik. Kita dah dengarkan apa perkongsian daripada Dr. Ida. Sebenarnya lepas ni ada banyak lagi kita nak tahu bagaimana peranan untuk kita mengatasi kalau sekiranya salah memilih pasangan. Okey, tapi sebelum itu kita nak bawakan pemerhatian penonton untuk kita dengarkan pengakuan salah seorang isteri ini di mana beliau kata tersalah pilih pasangan. Kita dengarkan. Pelbagai isu maupun kes perceraian kini seringkali berlaku oleh kerana masalah yang diwujudkan oleh pasangan itu sendiri. Jika tiada angin, masakan pokok bergoyang.
Seperti yang dilalui sendiri oleh wanita berusia 32 tahun ini, Nur Christina, dia tidak pernah menyangka hubungan perkahwinan yang baru saja dibina selama 5 tahun kini hampir musnah. Christina yang sebelum ini hanya mengambil satu masa yang singkat untuk mengenali suaminya, kini berasa kesal akan tindakannya sendiri yang terburu-buru ingin mendirikan rumah tangga. Suaminya yang seringkali tidak dapat mengawal emosi ketika sedang marah mahupun bertengkar telah memberi satu kesan yang amat mendalam buat diri Christina sendiri. Saya dan suami sekarang ni dah berkahwin lebih kurang 5 tahun. Yang mana kalau jujur saya cakap sekarang ni saya memang rasa menyesal sebab saya dah berkahwin dengan dia. Kami hanya berkenalan selama 2 bulan sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin. Saya dan suami berkenalan di atas talian di aplikasi mencari jodoh atau dating site, di mana pada awal perkenalan kami semuanya okey dan baik-baik saja. Jadi disebabkan personaliti suami yang baik-baik itu, pada permulaannya saya tidak berfikir 2 kali untuk segera berkahwin. Nak pula ibu bapa saya memang mahukan saya berkahwin cepat. Suami juga daripada awal perkenalan hinggalah perkahwinan kami menjangkau usia 3 tahun, dia memang layan saya dengan baik dan lemah lembut. Tapi perkara ni berbeza daripada tahun keempat hingga sekarang, yang mana suami saya telah bertukar watak. Semua ni bermula apabila suami saya tidak dapat naik pangkat. Kejadian ini berlaku apabila rakan sekerja yang sangat rapat dengannya telah menikam dia dari belakang. Rakan sekerja suami saya telah memfitnah suami saya sehingga majikan menarik balik permohonan naik pangkat tersebut. Sejak daripada kejadian tu, suami saya mula mengalami tekanan dan dia tidak dapat mengawal emosi kemarahan dia. Saya telah cuba berbagai perkara untuk membantu suami saya kembali okey, di mana saya juga telah cuba untuk membawa suami menerima rawatan psikiatri. Tetapi malahan dia telah menuduh saya berniat buruk pula untuk memalukan dia dan juga mengatakan dia gila. Disebabkan hal itu, suami saya tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya dan dia mula bertindak sangat berbeza. Dia dah start marah-marah. Daripada marah hingga sekarang ni, baru-baru ni dia dah cuba pula untuk menaikkan tangan ke atas saya. Dia dah menjadi normal untuk dia angkat tangan kepada saya, di mana saya berasa saya tak tahan dah. Saya dah tak boleh dah dengan perkara ni dan saya perlukan jalan keluar. Sejujurnya saya sudah tawar hati dan saya mula rasa terbit benci terhadap suami saya. Sekarang ni saya memang sangat trauma. Saya kadang-kadang menangis tak henti-henti. Saya dah mula start rasa tekanan juga. Dan saya rasa mungkin bercerai atau tidak, saya memang lepas ni memang susah untuk saya percaya kembali dengan perkahwinan. Kerana saya takut benda yang sama berlaku lagi kepada diri saya. Baik, satu perkongsian, suatu kisah benar yang memang terjadi dalam masyarakat kita. Baik, Doktor, kalau kita lihat daripada pengakuan ataupun perkongsian sebentar saya tadi, kalau kita lihat asal perkahwinan semuanya okey dan kemudian berlaku dalam fasa-fasa yang berbeza, tekanan tempat kerja dan mungkin kalau kita lihat dalam masyarakat kita sekalipun sewaktu PKP tempoh hari banyak masalah mental yang berlaku, itu satu. Kedua ialah apabila tentang bagaimana persepsi orang mengenai mendapatkan bantuan daripada kaunselor, daripada psikiatris dan sebagainya, juga satu perkara yang dikatakan sebagai tabu, sebagai sebenarnya menjatuhkan maruah. Apa pendapat Doktor? Okey, sebenarnya yang macam kes tadi mungkin suami dia bermula berperangai sedemikian sebab stres di tempat kerja. Okey, perkara ni kita tak dapat nafikanlah, terutama bermula sejak MCO hari itu, di mana stres-stres di tempat kerja pun dibawa balik ke rumah juga. Berikutan dengan tu banyak orang yang mengalami tekanan lah, dan bila di tempat kerja, terutamanya kalau you tak dapat cukup penghargaan, tak dapat cukup penghargaan dan sebagainya di tempat kerja tu, banyak tugas, tidak ada orang lain yang membantu, mungkin bos yang juga bersikap tidak diplomatik kan dengan pekerja. Jadi ini menjadi satu yang kita panggil displaced aggression. Bila dia pulang ke rumah,
dia akan melepaskan kemarahan tu kepada orang di rumah sebab yang di rumah tu lebih terkawal. Sebab dia tak boleh marah kat bos kadang-kadang kan. Kadang yang pekerja ni bila dia stres di tempat kerja tak boleh marah kat bos ataupun tak boleh menunjukkan kekurangan dia di tempat kerja. Jadi bila dia balik ke rumah, dia rasa lebih selamat sekiranya dia melepaskan kemarahan dia pada orang-orang yang berada di rumah. So ini sebenarnya tidak baguslah. Sebab kita tahu kesan emosi kepada pasangan, pada anak-anak ni sangat besar. Ya, macam tadi kan kita tengok bahawa mangsa rasa macam dia susah nak percaya lagi. Lepas perhubungan ini, kalau ada ke yang lelaki yang mungkin baik, yang mungkin tidak bersikap sebegitu kan. So ini adalah sesuatu yang saya rasa pihak di tempat kerja perlu ada suasana yang boleh membantu emosi pekerja supaya emosi pekerja ni tidak terganggu sampai ke rumah lah. Agak sukar nak buat tapi ada company yang juga buat macam counselling kan, ada buat perkhidmatan seperti itu di tempat kerja lah. Okey, satu lagi saya dengar tadi ialah dia kata bahawa bila dia bercakap tentang mendapatkan bantuan daripada suami dia, suami dia rasa macam dia seolah-olah mengatakan dia tidak sihat mental, dia mungkin rasa maruah dia jatuh. Sebenarnya perkhidmatan kaunseling ni bukan untuk orang yang sakit mental. So boleh start dulu dengan perkhidmatan kaunseling. Ini adalah perkhidmatan yang membantu you untuk berfikir dengan lebih rasional, untuk buat pilihan dengan lebih baik, untuk mempertimbangkan sama ada tindakan kita tu betul atau tidak. Kan? Mungkin juga pilihan-pilihan lain dalam kehidupan lah. Okay. Sebenarnya bulan ni Farin dengan Fatin kita sedang meraihkan bulan kaunseling kebangsaan. Dan kebetulan kita punya tagline bulan ni ialah emosi sejahtera, hidup bahagia. Sebab tu saya rasa kalau salah satu tempat yang di mana emosi kita kena bahagia ialah dalam rumah tangga. Kalau emosi dalam rumah tangga tu kucak-kacir, memang hidup tak bahagialah sebab kemudian mungkin terbawa pula ke tempat kerja dan hubungan dengan orang lain. So dalam kes ni saya rasa perlu sangat untuk pasangan kedua-duanya untuk pergi kaunseling bersama. Kita ada kaunseling perkahwinan sebenarnya. Bukan seorang je pergi. Boleh pergi berdua, boleh duduk dan cuba untuk merungkai masalah tu bersama-sama dengan bantuan kaunselor. Ini mengambil juga bahawa majikan juga, masyarakat juga mengambil ada peranan mereka dalam memastikan sejahteranya emosi setiap orang dan juga saya kira permasalahan seperti ini juga harus dikenapasi oleh kedua-dua. Kedua-dua iaitu suami dan juga isteri. Betul. Jalan yang pertama untuk kita inisiatifnya adalah untuk mendapatkan rawatan kaunseling bersama-sama untuk kita orang kata kawal emosi kedua-dua belah pihak. Okey, doktor tadi Fatah ada dengar berkenaan dengan dia trauma untuk dapatkan pasangan mungkin selepas itu akan berkahwin dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang sebelum ini baru nak mengenali, baru ada persediaan untuk mencari pasangan hidup dan sebagainya, apa sebenarnya ataupun bagaimana sebenarnya untuk mereka mengenal pasti ciri-ciri yang boleh membawa kepada keganasan rumah tangga ni? Okey, saya nak tambah sikit. Ini ada berkaitan dengan perkongsian di Facebook. Di Shima ni dia kata sebagai ibu, saya takut anak perempuan tunggal saya tersalah pilih pasangan. Dia macam mana pula nak pilih? Puan Halijah Hanif pula kata perlu sangat memilih pasangan yang mempunyai kestabilan mental. Perceraian kerap terjadi kerana tekanan hidup. Jika tak stabil, mental memang koyak. Koyaklah rumah tangga. Ini antaranya. Dan bukan itu saja. Secara lazimnya juga bila kita cakap tentang memilih pasangan, selalu orang kata cari kestabilan ekonomi, rupa paras yang elok, tapi tak ada satu pun kata emosi kena stabil, emosi kena mantap. Jadi macam mana kita nak cari dan memilih-milih? Bab rupa paras tu kita tak boleh nak subjektif kan. Itu bonus lah. Subjektif kalau dapat yang penting di mata kita tu selesa dilihat sepanjang hidup. So kalau dari segi memang kalau macam ibu bapa adalah pihak yang sangat risau bila anak-anak mula nak mendirikan rumah tangga sebab kita ingin melihat bahawa anak-anak kita bahagia dalam perkahwinan mereka. So sebenarnya kalau zaman sekarang ni ada sedikit limitasi lah. Kalau dahulu seluruh keluarga seolah-olah terlibat dalam pemilihan pasangan. Contohnya kalau anak bertemu dengan bakal ni kan yang dia ingin kahwin, dia akan bawa balik ke rumah, berkenalan dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa pun boleh menjadi mata-mata lah. Tapi sekarang kalau kita tengok institusi keluarga ni dah kurang melakukan macam tu. Sebab kebanyakan pilihan diletakkan semata-mata kepada judgement orang yang ingin berkahwin tu. Kalau dia rasa okey, dia pun akan beritahu pada parents dan parents mungkin tidak banyak mengambil mengambil bahagian dalam pemilihan pasangan. Tapi saya rasakan perlu juga untuk sekiranya anda sesiapa yang ingin mendirikan rumah tangga bawa
bakal pasangan itu berjumpa keluarga. Sebab keluarga ni memang nak you bahagia. Mana ada keluarga yang nak anak you, dia kucak-kacir dalam perkahwinan. Jadi ini adalah satu langkah lah untuk jadi penghalang kepada masalah-masalah di masa depan. Tapi kalau sekiranya anda rasa bahawa argumen ibu bapa tu kurang sesuai, bagi tahulah apa yang you rasa, kenapa dan sebagainya. So jadikan itu satu perbincangan yang sihat antara anda dengan keluarga untuk tengok ciri-ciri mana sesuai tak dia ni, terutama dari segi agama, kan, dari kestabilan ekonomi. Sebab kita pun tak tahu, ada orang nampak stabil sekarang kan, dan sekarang stabil ekonomi, kita tak tahu. Tapi kalau rasanya anda boleh handle keadaan macam tu di masa depan dan fikirkan apa kemungkinan, insya-Allah. Tapi masih tak ada jaminannya, doktor. Saya nak bagi tips kepada mak bapak sekarang ni. Kalau bawa menantu ke siapa ke, apa awak punya akaun media sosial semua bagi dekat uncle. Kita tengok. Nak tengok periksa kan. Okey, itu mungkin dalam nada bergurau tapi mungkin boleh diguna pakai. Tapi apakah mungkin red flag yang lain? Kita sebagai pasangan, kadang-kadang kita tahu kebanyakan juga masalah sekarang apabila perkenalan, cari jodoh bermula di atas talian. Ya, betul. Dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti siapa yang okey, siapa yang boleh ataupun tidak, ataupun mungkin bermasalah? Ya, sangat penting sebab saya pun ada anak-anak yang telah mencapai usia di mana mungkin mereka akan mencari pasangan satu hari nanti. Jadi satu ialah zaman sekarang ni banyak berkenalan melalui media sosial. So kita tak boleh percaya semua yang ada di media sosial. Kita mesti mengenali orang tu secara personal juga. Jadi perlu kenal siapa kawan-kawan dia, kan, apa yang dia buat untuk kehidupan, kan. Yang tu kena, orang kata hubungan interpersonal tu kena dimulakan, bukan setakat WhatsApp, bukan setakat Facebook, kan. Kalau di situ orang memang tak menceritakan segala-galanya. Jadi perlu kenal macam orang kata konvensional lah, interpersonal lah, secara berdepan. Berdepan, okay. Dan kita juga perlu apa orang kata peka dengan dia punya tingkah laku. Doktor, saya nak tambah sedikit. Mungkin juga pasangan pengantin ataupun yang baru nak mendirikan rumah tangga, mereka kena ada sedikit keterbukaan untuk keluarga. Kadang-kadang bila nak berkahwin ni, dia je kan. Memang antara dia pasangan saja. Tapi keluarga macam hanya dapatkan orang kata yang secara dasar je. Jadi mungkin lebih terbuka. Jadi suami tu lebih mengenali pasangan ibu bapa dan juga adik-beradik lah. Saya rasa langkah tu perlu dimulakan sebelum berkahwin, untuk mengenali keluarga dan sebagainya. Sebab kalau kita dapat tahu selepas berumah tangga, kita tak tahu apa risikonya, kan. Contohnya tiba-tiba dapat tahu yang mungkin dia tak kisahlah kalau dia dari keluarga yang mungkin tidak stabil juga, pun tidak ada masalah sekiranya dia tu okey. Tapi landasannya ialah kita kena kenal siapa ahli keluarga dia, kan. So supaya dua-dua pihak sekiranya berlaku apa-apa pada pasangan ni boleh memberi support. Saya setuju. Betul. Kalau ibu dan ayah dua-dua pihak ni tak kenal satu sama lain, tak rapat dan sebagainya, macam mana nak support pasangan ni? Kita tak tahu apa-apa tentang mereka. Kadang-kadang pasangan mereka pun berahsia, kan. Ibu bapa jangan campur, jangan campur hal kami. Kami tahu macam mana muda urus sendiri. Biarkanlah. Saudara muda ni lain sikit. Doktor, pasal anak dah bercerai, mak bapak dah cerai baru tahu. Ini masalah sebenarnya dalam masyarakat kita ni. Okey, tak apa. Selain itu juga mungkin di penghujung perbincangan kita juga kita nak tahu juga, doktor, kalau katalah kita dalam, bukanlah kata mengkaji, menilik perwatakan seseorang, tapi mungkin antara perkara-perkara asas yang kalau kita nak tengok seseorang itu rasanya emosi dia ni tak stabil kerana karakter dia sekian. Ada tak yang secara umum? Saya nak beritahu sedikit tips saya untuk mereka yang belum berkahwin. Sekiranya anda dah mula tengok bahawa pasangan anda terlalu orang kata mengongkong. Ini adalah satu ciri yang sebenarnya tidak patutlah, sebab masa tu belum kahwin. Kenapa dia perlu kongkong? Jadi kalau keterlaluan tu pekalah, mungkin kena tengok juga kenapa dia mengongkong, adakah dia memberi reason yang rasional. Sebab tu kalau dia kata sebab saya takut keselamatan dan sebagainya, itu agak rasional. Tapi kalau dia kata tak suka you berkawan dengan kawan-kawan you yang lain, rasional ke? Kan, sebab kita mungkin ada perhubungan lain juga. Dan kemudian kalau kemudian dia cepat marah.
Cepat marah. Ya, apa-apa pun menyebabkan dia marah. Lepas tu lagi satu dia punya pendapat je betul. Ini sangat tak baguslah sebab kita semua boleh asertif. Kita semua ada pendapat, kita semua ada keinginan, dan kalau yang bakal menjadi pasangan kita tu awal-awal telah menghalang kita dari punya keinginan kita sendiri, pendapat kita sendiri. Nanti bayangkan lepas dia berkahwin dah ada ikatan yang sah, macam mana you nak buang ansur, macam mana kita nak ada tolak ansur, diplomasi dalam keluarga, sebab semua kata-kata dia yang betul. Sedangkan perkahwinan ni adalah dua-dua punya ni kan, persetujuan dua-dua belah pihak, muafakat dua-dua belah pihak. So sebelum berkahwin, kalau anda nampak ciri-ciri ni, kena hati-hati, kena pertimbangkan balik lah. Habit dan pergaulan bagaimana? Tabiat dan juga pergaulan memainkan peranan juga dalam mainkan peranan. Of course, sebab itulah sebabnya kita kena juga kenal, walaupun tak perlu rapatlah dengan kawan-kawan dia, tapi kita tahu circle dia macam mana. Sebab kita tak tahu kan latar belakang orang ni berbeza, gaya hidup dia berbeza. So kita kena tahu, macam kalau kita rasa suasana itu agak selamat dan selesa untuk kita, mungkin kita boleh jangkakanlah lepas kita berkahwin, kita pun akan rasa selesa. Tapi kalau misalnya kata awal-awal kita dah tak rasa selesa, adakah anda sanggup masuk ke dalam kehidupan dia yang dia tak akan buang kehidupan dia? Kita pun tak akan buang kehidupan kita, betul? Mungkin kita akan kurangkanlah berkawan macam tu kan, sebab tumpukan kepada perkahwinan. Tapi mustahil seseorang itu akan membuang semua circle dia yang dahulu. Kita kena tengok juga kita sesuai tak dengan keadaan tu. Okey, apa perkongsian yang Dr. Ida kongsikan ni, saya harap dapat membukalah mata-mata mereka di luar sana. Kadang-kadang ada wanita-wanita ni, lelaki itu sebab dia sayang, sebab tu ikut saja kan. Lelaki pun sama juga, sayang isteri. Sayang, ya kan, ikut fitrah lelaki memang, tapi kena ada kata berpada-pada lah. Baik, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Ida Hartina kerana bersama kita pada hari ini, dan kita harap sedikit sebanyak, seberingkas seberpadat telah memberi panduan kepada pasangan yang sedang mencari pasangan, mereka yang sedang mencari pasangan ataupun yang sedang ada masalah dalam rumah tangga mereka. Baik.